perisi padu dia punya volume is 1 cm cube. Total surface area per volume, total surface area kita dapat 6. Volume kita dapat 1. So kita buat kalau dekat sini 6 bahagi 1. So berapa dapat? Dapat 6. Okay, this is the nisbah. This is the ratio of surface area to volume. What about this one? Okay, ini kita buat mudah je. Berapakah total surface area dia? Satu surface area dekat sini. This one is 10/10, betul? 100 cm 100 cm square. 100 cm square. So you dapat dekat sini, darabkan dengan 6 permukaan, total kita dapat 600 cm square. Benar? Betul. What about the volume? 10 darab 10 darab 10, you get 1000 cm cube. You bahagikan, you dapat berapa? 0.6. Can you see? The smaller the number, the susah dia capai. The larger the number, the easier dia capai. Begitulah ceritanya. Boleh? Jadi maksudnya apa? Semakin besar nombor dia, betul tak? Yang besar ni mewakili kotak yang kecil. Yang nombor kecil mewakili kotak yang besar. Okay. Sebab tu saya cakap, lagi besar nombor dia, lagi mudahlah nak transport. Tak payahlah nak buat ada salur darah lah, ada jantung berdenyut lah. No need lah. Boleh? Tapi yang ini sebenarnya awak hanya akan guna bila awak comparekan this thing. Dikatakan, mengapakah serangga mempunyai sistem pengangkutan yang lebih ringkas berbanding manusia? Why serangga lagi ringkas daripada manusia? Jadi awak cakap, kalau serangga mempunyai jumlah luas permukaan perisi padu yang tinggi berbanding manusia, dia mempunyai jumlah luas permukaan perisi padu yang rendah. Gitu. Boleh? Gitu. Okey, dapat settle lah. Lepas tu, ini benda-benda penting yang awak kalau ditanyakan dekat awak dekat dalam paper 2 section A, ditanya bandingkan, compare ataupun bezakan sistem pengangkutan amfibia dengan manusia, ataupun manusia dengan ikan, ataupun ikan dengan belalang ataupun serangga. Dekat sini you kena tahu beberapa keyword. Apakah keyword dia? Yang pertama, kita bahagikan macam ni. Boleh? Untuk serangga sahaja yang menggunakan sistem pengangkutan terbuka ataupun open circulatory system. Yang lain ni semuanya tertutup. Okay, closed circulatory system. Apa maksud terbuka, apa maksud tertutup? Terbuka maksudnya adalah dia punya cecair, macam kita cecair dalam badan kita yang mengangkut adalah darah lah. Dia punya cecair, serangga punya cecair adalah hemolimfa. Hemolimfa ni dia tidak stay dalam salur darah sahaja. Manusia punya darah, betul tak, dia hanya akan stay dalam salur darah. Unless kalau kita terluka lah. Jadi maksudnya salur darah sentiasa tertutup dalam bendalir darah. The blood fluid will only stay in the vessel. Yang ini dia tak, dia terbuka. Okay, boleh dapat Itu adalah dia punya first kali yang awak kena tahu. Second, apakah dia second? Yang keduanya, kalau dia comparekan serangga dengan mana-mana lah. Setelah dapatlah kita dekat sini. Nombor 2, kalau dia comparekan dekat sini, sekejap if let's say they were to compare between yang tertutup ni. Okay, between yang tertutup ni, contohnya ini kan. Bila dia comparekan macam ni, awak kena tahu istilah-istilah dia. Saya bagi tahu istilah ni supaya awak boleh pakai dalam exam nanti. Untuk ikan dipanggil sebagai sistem tunggal. Sistem peredaran tunggal ataupun single circulatory system. Sebab darah dia bergerak daripada jantung pergi ke paru-paru, pergi ke sel, balik ke jantung. One cycle only. Berbeza pula dengan katak. Berbeza pula dengan manusia. Dua-dua ni dia ada apa? Dia ada sistem peredaran ganda dua. Ataupun double circulatory system. Ni ganda dua. Ganda dua. Ini tunggal. Boleh? Jadi kalau dia minta comparekan katak dengan ikan, so this is the word yang awak kena pakai baru dapat markah. Boleh? Kalau dia comparekan manusia dengan ikan, inilah perkataan yang awak kena pakai baru dapat markah. Kalau dia minta comparekan ikan dengan apa namanya? Belalang, awak kena pakai perkataan apa? Perkataan terbuka dan tertutup baru dapat markah. Boleh? Kalau lembu macam mana? Kalau dia kata lembu, kambing, kucing, semua macam manusia dah, mamalia. Dan inilah benda yang selalu pelajar, bila belajar ni, dia rasa dah faham. Bila keluar soalan, dia jawab apa yang dia faham tapi tak dapat markah. Why? Dia tertinggal istilah. Sebenarnya, dalam buku teks banyak tulisan. Banyak, betul? Tapi kenapa kita tak dapat markah? Sebab inilah keyword dia. Bila awak berjawab dekat dalam kertas 2, you langgar keyword, you dapat markah. Kita pula duk risau pasal grammar. Kita pula duk risau pasal tata bahasa. Jangan.
Ini biologi. Bukan dia nak tanya kat awak pasal tata bahasa. No. Okay. Boleh follow lagi. Tapi macam mana kalau dia minta comparekan katak dengan manusia? Dua-dua ganda dua. Sudah. Katak dipanggil sebagai tidak lengkap. Manusia dipanggil sebagai lengkap. In English, tidak lengkap is incomplete. Incomplete. Dan ini adalah complete. Apa maksud lengkap? Apa maksud lengkap tidak lengkap? Lengkap dekat sini maksudnya adalah dia punya darah beroksigen, kita punya darah beroksigen dan darah terdioksigen terasing sepenuhnya. It is completely separated. Katak disebabkan jantung dia ni ada tiga sahaja. Jantung katak dia ada atrium, ventricle. Dekat ventricle ni lah dia boleh bercampur darah. Kalau manusia pula jantung dia ada atrium, ventricle. So belah sini deoxygenated, belah sana oxygenated, beroksigen, terdioksigen. Kalau katak beroksigen, terdioksigen, beroksigen, tapi dua-dua bercampur dekat ventricle. Manusia ataupun mamalia this one. Burung this one. Boleh? Katak this one. Septum dia tak ada. Kenapa seserius hari ni? Sebab ini adalah seminar Allah. Boleh? Jadi sekarang you dah dapat dah satu cara untuk compare kan? Ni. Compare. Ini. Compare dekat sini. Compare kan yang ni. Saya bagi You nak compare kan sini. Lepas tu ni you compare sini, ni you compare sana. And then kalau antara dua ni you compare kan sini pula. Barulah dapat markah. Settle lah. Boleh. Gitu. Habis dah satu. Nombor 2. Okay. Sebelum tu ada yang kata, "Sir, nak nota ni." Of course saya bagi. Come on. Okay. Korang ni saya memang tak boleh menang kan? Ramai cakap apa? Saya nak sir yang dulu. Korang mana satu kau nak? Ini saya tuan-tuan. Ini saya. Masih lagi kebal yang sama. Cumanya saya nak pastikan korang skor SPM Biology. Itu sahaja. Masa tak banyak. Okay. Lepas tu, untuk jantung yang pasal struktur saya tak nak tolong hari ni. Kenapa? Sebab, tanya kenapa? Kenapa saya tak nak tolong? Sebab boleh okay, tak, bukan. Sebab bahagian jantung adalah bahagian yang you boleh baca dan faham. Betul tak? Dia macam ini atrium kiri. Kenapa di kiri sir? Sebab dia belah kiri. Ni atrium kanan. Kanan kenapa dia kanan? Sebab dia belah kanan. Boleh? So, kenapa notan tak ada kat notes? Sebab yang ini semua untuk kita revise. Soalan nanti kita nak buat sama-sama. Nanti mana tak? Okay. Jadi, yang ini saya belum kalau ada masa kita pergi buat lagi boleh. Tapi yang saya risaukan untuk awak adalah mekanisme denyutan. Yes. This thing very dangerous. Mekanisme denyutan. Sebab apa? Okay, dalam chapter ni jom saya bagi tahu dekat korang ni saya bagi tahu ni. Ni nak bagi tahu ni. Kau nak bagi tahu nak saya bagi tahu tak? Nak kan? Okay, yang pertama, pasal comparison. Yang kedua, pasal apa? Pasal denyutan. Yang ketiga, pembekuan darah. Yang keempat, derma darah. Yang kelima, penyakit. Yang keenam, research. Yang ketujuh, lymph. Okay. Ini adalah bahagian-bahagian dalam chapter ni yang selalu pelajar ada masalah. Kalau awak nampak perasan tak, saya tak cakap pasal darah merah. Saya tak cakap pasal darah putih. Platelet pun sikit lah yang pasal platelet. Betul? Sebab yang itu semua you boleh baca dan you boleh faham. Yang ini proses. Ini konsep. Penyakit ni saya tengok ramai lagi yang confuse antara atherosclerosis dengan arteriosklerosis. Lepas tu research ni ramai yang tak dapat nak kenaikkan dengan derma darah. Limfa ni pula ramai yang macam limfa ni apa sir? Kan? Limfa ni apa? Lymphatic system dia macam saya ada rasa lymphatic system ni sebab macam saya tak nampak. Betul? Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan ladies and gentlemen, bang, macam mana saya tahu? Bang, saya dah akak, saya ni umur 47, mengajar dah lama. Jadi saya boleh baca fikiran-fikiran korang. Okey. Jadi sekian ni tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, serius lah 47.
Serius lah. Pernah ke saya menipu? Sir Fatih berapa umur? Sir Fatih dengan saya sebaya. Sebaya. Cuma dia lahir 3 bulan awal. Tu 4 bulan awal. Yes. Dia bulan 2, saya bulan 6. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, sebetul lah. Memang saya tua. Sir Fatih bukan 50, bukan. Dia 67. Okay. Mana uban? Saya simpan kat rumah. Okay. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, denyutan ni awak kena tahu ada berapa dia punya nodus. Berapa jantung ada nodus? Berapakah nodus jantung? Dia jawab sikit. Dua. Hai. Betul lah. Yang kau ubah jawapan kenapa? Cubalah yakin dengan diri sendiri. So ni jantung, dia ada 2 nodus Dia ada 2 nodus. Yang pertamanya nodus sinoatrium ataupun SA nodes, kemudian nodus atrioventricular ataupun AV nodes. So ni AV, oi. Ni AV, ini SA. SA dekat mana? SA dekat belah atrium. Atrium kanan kiri kau okey ke? Kanan kiri, do you know what is kanan kiri? Kalau jantung ni macam ni, jap. Nanti ada yang kata, sir ni kanan kiri pun terbalik. Memang saya cari awak. Lagi, memang saya jumpa awak depan-depan. Okay. Ni jantung betul. Cantik kan lukisan? Please. Jangan puji. Benda biasa-biasa je. Memang tangan ni berseni. Okay. So ini jantung. Ini jantung. Atrium dekat atas, ventricle dekat bawah. Saya harap yang ni semua orang tahu lah. So ini atrium kiri ke kanan? Atrium kiri ke kanan? Atrium kanan. Saya tahu sekarang macam, taklah, saya tu belah kiri lah, sir. Ya, belah kiri awak. Tapi sekarang ni, ini jantung saya. This is my jantung. Sebab awak tengah tengok orang yang depan punya kan? Macam ni. Awak tengah pegang phone, betul? So, awak menghadap phone tu. Boleh? Allah, langgar pula. Jangan langgar lagi. Itu maksud dia. Okay. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak jimatkan bateri sikit lah. Saya tutup je boleh? Okay, tuan-tuan dan puan-puan, bila awak tengah tengok ni, you are looking orang yang depan awak. Okay, awak bayangkan macam awak tengah pandang crush awak sekarang ni. So, awak punya tangan kanan adalah crush punya tangan kiri, betul? Yes, awak punya tangan kiri adalah crush punya tangan kanan. Itu sahaja. Kenapa kena pandang crush? Sebab dulu itu percuma. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, daripada sini, from here, you dapatkan yang ini. Sekarang ni, ini adalah konsep yang sama. Dia dekat atrium mana? Kiri ke kanan? Atrium kanan. Kalau AV, atrioventricular nodes, ataupun nama pendek dia adalah AV nodes tau. Yang ini SA nodes, nodus SA. SA dekat atrium kanan, AV dekat tengah-tengah ventricle on the septum itself. Okay? Jadi bila dia berdenyut, when it berdenyut. Okay, untuk yang ini I think I can do this for you. Tun. Okay. Ya. Degilnya mereka ini. Kita fahamkan dulu macam ni. So let's say ini ada jantung. This is our heart, betul? Dan untuk heart yang ini, let's take a look here. Sini kita ada SA. Sini kita ada AV, betul? Satu SA, satu AV. Now, bila dia berdenyut, SA ni tadi, kita fokus kat SA dulu dia yang akan keluarkan impuls. So impuls yang akan bergerak pergi ke, so this impulse dia akan bergerak pergi mana? Bergerak pergi ke whole of atrium, kiri dan kanan. Bila dah sampai ke whole of atrium ni, so all this electric sampai ke whole of atrium. Menyebabkan apa? Menyebabkan atrium ni tadi dia akan contract. Berdenyut. Okay. Bila dia contract, sini dah contract macam ni kan? And then pada masa yang sama, the impulse tadi dah mula sampai ke AV. Bila impulse mula sampai ke AV, what happened to the atrium? Sebab atrium tadi impulse dia dah bergerak sampai ke AV kan? Waktu ni, dia dah mula dah mengembang balik sikit-sikit. Here. Jadi nanti, bila dia sudah kembang sepenuhnya nanti, they already expand fully here. Waktu tu, impulse tu pun dah sampai ke AV sepenuhnya. So now the impulse is here. Dekat AV pula. And then AV ni pula yang akan keluarkan another impulse pula. Pergi ke his,
pergi ke Purkinje dan dia pusing dekat mana? Dia pusing dekat bawah, dekat ulu hati dia panggil sebagai apex of the heart. Dah sampaikan elektrik itu semua dekat ventricle kiri dan kanan. Bila sampai elektrik itu dekat ventricle kiri dan kanan, barulah ventricle ni pula yang akan contract. Bila dia contract macam ni, menyebabkan darah akan tertolak keluar. Okay. Lepas tu, lepas dah contract, impuls pun dah habis. Now, dia kembang balik. Lepas tu dia rehat. So what is going to happen? Kita akan nampak something like this lah. So SA dia akan keluarkan impuls, menyebabkan dia contract. Lepas tu dia akan sampai ke AV, AV akan keluar, hantar impuls tu go to all part of the ventricle kan. Lepas tu ventricle akan contract. Lepas tu dia rehat. After that dia ulang balik. Boleh? So jadi macam ni lah. Faham? So ini adalah dia punya simple animation dia. Yang ini saya yakin semua orang faham. Tapi kalau keluar soalan esei 4 markah, suddenly dia macam AV dia darah keluar. Betul. So because of that, I have another solution for you all. Saya ada satu lagi solution untuk awak semua. Solution dia adalah I write for you. Okay, I write for you. So ini adalah jantung pertama. This is our first jantung, our second jantung, our third jantung, our fourth jantung. Lepas tu dia balik ke asal. Boleh? So this is dia punya pathway lah. First jantung, second jantung, third jantung, balik ke asal. First jantung, second jantung, third jantung, balik ke asal. The position of the jantung. Okay. So apa yang berlaku dekat sini? Yang pertama dekat sini, SA. Dia akan jana impulse. Okay, SA akan jana impulse. Ataupun in English, SA generates impulse. So bila you boleh jawab macam ni kan, you dah dapat 1 markah kalau dalam soalan essay. 1 mark already for you. 1 mark for you. Ambil. 1 mark. So essay generate impulse. Impulse ni akan dihantar ke mana? Dia akan hantar to impulse ni dia akan hantar sampai ke atrium. Okay, dan dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan the atrium, impulse yang hantar ke dua-dua atrium, both atrium. Dan atrium dia akan contract. Contract ni in BM maksudnya mengecut. Okay, bila mengecut, what happen to darah? Ataupun blood, what happen to the blood ataupun the darah? Dia akan tak boleh, nanti saya tuliskan. Darah dia akan hantar pergi ke ventricle. So darah tadi akan bergerak ke ventricle. Sebab apa dia mengecut? Sebab atrium, sebab apa dia pergi ke ventricle? Sebab atrium mengecut. SA ni apa saja? Ni tuan. Ni kita dah buat tadi lah. SA adalah sinoatrium. Boleh Tak apa. Yang ini adalah ringkasan saja. Dalam exam boleh tak tulis SA. You kalau nak tulis apa-apa pendekan dalam exam, you kena tulis full dulu macam ni, lepas tu dalam kurungan SA. Second ayat baru boleh tulis SA. Boleh? Kecuali ATP, DNA, RNA. Okay, kecuali ATP, DNA, RNA. Ini boleh terus tulis. NADP, NADPH. Boleh. Hormon cannot. Hormon kena tulis full dulu, second ayat baru boleh tulis pendek. Unless kalau apa-apa pendekan yang soalan tu bagi dah. Contoh soalan tu tulis FSH terus. So dalam exam, dalam jawapan nak tulis FSH terus. Boleh? Boleh. Boleh gitu. Nampak? Dia selalunya yang tok-tok ni dia akan tulis dulu. Okay, so impulse ni dia akan, mana dia? Kenapa hilang? Darah akan pergi ke ventricle. Boleh? Settle dapat yang kat sini. Kemudian dekat sini atrium dia akan kembali relax ataupun mengenduk. Dia dah tak contract ah. And pada masa yang sama, kita cakap pasal impulse tadi dah sampai ke AV. Impulse akan sampai ke AV pula, atrioventricular nodes. And dia akan hantar impulse tu pergi ke Purkinje, pergi ke His, dan akhirnya dia akan pusing dekat apex. Apex jantung tulisan dia macam ni tau, APEKS. In English, APEX. Apex jantung dekat mana? Sini. Apex jantung. Sini. Apex jantung. Maksudnya dia akan hantar pergi ke Purkinje, hantar pergi His, pusing dekat apex untuk naikkan ke bahagian dinding ventricle luar. Boleh? Bila dah jadi macam ni, when it becomes here, dah ada alih semua macam ni, barulah kita akan cakap the ventricle, venti tu lain. Ventricle akan mengecut. Okay? Bila ventricle mengecut, barulah darah akan dipump keluar. Maksud pergi mana? Pergi badan,
dan juga pergi berbaru. Boleh? Purkinje dan his tu adalah nama-nama saraf sahaja. Purkinje dengan his. So, dia akan ulang balik. Ulang balik. Okay. Jadi, ini adalah semua keyword yang awak kena tulis untuk awak dapat markah. Okay, semua keyword yang awak kena tulis untuk dapat markah. Tapi, nak dapatkan gambaran. If you want the gambaran, you kena tengokkan video tadi. Okay, nak dapatkan gambaran, you tengok video tadi. Play. Tan 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 tada, tan 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 tada. Boleh? Kecut is contract. In English, kecut is contract, relax is kendut. Boleh? Dapat? Okay. Yang ini kita tak ada cara nak bagi dekat korang sebab kita punya download notes, download answer hanya boleh letak PNG dan juga JPEG sahaja. Jadi yang ini korang record je sekarang ni. Guna phone ke? Screen record je ke? Dah. So, Purkinje dalam bahasa Inggeris apa? Sama. Sama tuan. Tu nama. Macam saya dekat apa namanya Malaysia Iqbal, dekat UK apa Iqbal juga. Dia tak jadi John. Tapi saya dia boleh lah. Okay, jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, Kaks, play once again. Sekejap. Last Lepas kita nak gerak ni. Dah. Okay. Okay, so itu adalah pasal denyutan. Denyutan ni dia boleh keluar dekat section A, dia boleh keluar dekat section B. Section B yang saya risaukan. Jangan jadi John Wick risau. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, from here, daripada sini, kita nak pergi pula kepada bahagian seterusnya yang selalu menyebabkan masalah kepada pelajar, especially kalau dia keluar dekat section B. Pembekuan darah. Okay. Pembekuan darah, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, blood clotting dekat sini Dekat sini selalunya kalau dia keluar dalam exam, dia boleh dapat dia keluar dalam soalan esei, dipanggil dia esei, bukanlah esei sangat pun. Dia lebih kepada soalan subjektif yang panjang sikit nak jawab. Open end, close ended tapi. Dia akan dapat dalam 4 markah. 4. Jadi sekiranya ada luka, alright, sekiranya ada luka bila dah berlaku, bila dah terpecahnya kita punya salur darah, dia akan badan kita akan menyebabkan all the platelet melekat dekat luka. Bila melekat ni dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk plak. In English, plaque. Okay. Ni plak ni terdiri daripada apa? Platelet. Terdiri daripada platelet. Dan bila dah terdiri daripada platelet, plak ni terdiri daripada platelet. Bila dia bergabung, dia orang akan keluarkan satu enzim yang dikenali sebagai thrombokinase. Okay, ini adalah enzim thrombokinase. Dan enzim ni pula, dia akan carikan protrombin yang ada dalam plasma darah. So, protrombin ni memang ada dalam plasma darah. Protrombin ni akan diaktifkan menjadi trombin. Okay. Trombin ni pula, dia akan carikan fibrinogen. This is also in our plasma darah. Memang dah terletak dalam plasma siap-siap. Okay. Plasma, fibrinogen ni, dia punya sifat dia adalah dia water soluble. Dan dia duduk dalam plasma tu, dia larut dalam plasma tu sahaja. Trombin ni akan cari yang larut ni untuk ditukarkan jadi fibrin. So fibrin is insoluble ataupun tak larut dalam air. Okay, ini adalah water tau. Ini adalah air, water jugalah. Jadi fibrin ni dia jadi macam berbenang. Tali, dia macam tali. Tali inilah yang akan dilekatkan untuk diikatkan luka ni untuk bekukan darah tu. Faham? So ini konsep dia. Saya tengok waktu tengah nak study tadi, ramai yang dia skip this part. Saya ulang balik Saya ulang balik. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, ready. Laju ke? Laju ke boleh follow? Boleh lagi Ke nak laju lagi? Jangan. Okey. Cukup. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, ceritanya adalah apabila kita luka, dia akan lekatkan platelet akan melekat dekat luka tu. Bila platelet melekat dekat luka, dia akan keluarkan satu enzim. Dia macam robot, macam pernah tengok Power Rangers. Bila dia bergabung jadi robot besar, baru dia boleh lawan orang, betul tak? So platelet ni dia kecil-kecil je. Bila dia melekat dekat luka tu, barulah dia boleh keluarkan enzim. Kalau tak, dia tak boleh keluarkan enzim. Boleh? Jadi bila dia dah melekat ni, maksudnya dia tahu kenapa aku melekat mesti kita ada luka. Jadi dia keluarkan enzim beramai-ramai. Dia keluarkan enzim ni apa dia? Nama dia thrombokinase. So enzim ni akan masuk dalam plasma darah, akan dekat plasma darah. Dan dia akan melekat dengan protrombin. So enzim ni pula dia macam dia dah dikeluarkan, dia dihasilkan oleh platelet tau. Macam, wah, platelet semua. Kenapa awak berkumpul dekat sini? Apa? Ada kecemasan?
Jangan risau tuan-tuan. Saya akan dapatkan bantuan. Dia pun berenang dalam plasma. Dengan berenang orang jumpa protrombin bangun, protrombin bangun. Dia pun protrombin bangun. Ada apa? Ada apa? Eh, Trombokines, apa khabar? Kenapa pipi saya sakit Trombokines? Apa? Ada kecemasan. Kita perlukan tali. Kejap. Jadi tadi dia tidur, dia dah bangun. Jadi dah trombin. Okay? Dan jadi trombin dia bangun macam, kejap. Dia pun pergi carikan dekat dalam plasma ni, ada fibrinogen tau. Fibrinogen ni macam benang lah. Dia ambil benang, dia pun ikat benang, dia kait. Kejap dapat satu baju, sekeping baju, fibrin. Bukan baju, kain lah, sekeping kain, fibrin. Nah, mana luka tadi? Dia pun tutup.